الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bihima najtami'u wa nusalli wa ma zalika li hubbillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya kasihi, yang berbahagia Ustaz Haji Mahfuz bin Muhammad, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Jadi kita menyambung kembali perbincangan kita untuk kita membongkar kesesatan Wahabi, bahayanya Wahabi, fitnah Wahabi. Jadi kita menyambung pada malam ini perbincangan kita di sudut yang kita lihat sekarang berlaku di setengah tempat, di mana-mana pun. Berlaku pada contoh pada malam Jumaat, pada sebelum pahaman Wahabi ini menular. Kebiasaan malam Jumaat orang kampung ataupun di masjid-masjid, jemaahnya katakanlah sembahyang datang dalam 100 orang. Tapi bila ditanamkan pemikiran bahawa Yasin, tahlil ini merupakan bukan dibuat oleh Rasulullah, dan ini merupakan wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Apa yang datang ini perkara-perkara yang Rasulullah tak buat, dan perkara bid'ah ini neraka. Jadi berjayanya mereka ini sehingga mana daripada 100 orang datang ke masjid dan orang jadi takut. Baca Yasin dan tahlil itu merupakan satu benda yang membawa mereka ke neraka. Jadi pada malam ini minta pada Ustaz Haji Mahfuz lah untuk mendatangkan keyakinan kepada ahli qaryah, masjid dan sebagainya. Kalau kita nak menafikan bahawa itu bukan bid'ah dan sebagainya, supaya menarik keyakinan orang untuk datang ke masjid dan membuatkan amal-amal perkara-perkara sunat yang berbangkit apa yang dibincangkan oleh, yang dipertikaikan oleh Wahabi itu sendiri. InsyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Makasih Ustaz Azmi. Bacaan Yasin ini menjadi amalan umat Islam pada setiap malam Jumaat di Malaysia ini telah diamalkan berkurun-kurun lamanya. Kalaulah bacaan Yasin pada malam Jumaat ini suatu amalan yang bid'ah sesat, pastinya amalan ini telah dilarang oleh para alim ulama sejak dahulu lagi. Sedangkan pada zaman-zaman dahulu orang-orang alim 10 kali ganda lebih alim daripada orang alim yang ada pada hari ini. Namun amalan bacaan Yasin ini diamalkan dan diperakui oleh para alim ulama, khasnya di Malaysia dan amnya di seluruh Nusantara. Adakah amalan bacaan Yasin itu bid'ah? Kalau dikatakan sebagai bid'ah, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, ataupun bid'ah mahmudah, bid'ah yang dipuji. Karena begitu yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Perkara-perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadith, Athar dan Ijma', maka disebut sebagai bid'ah mazmumah, bid'ah yang buruk. Adapun perkara-perkara baru yang selari dengan Quran, Hadith, Athar dan Ijma', maka dianggap sebagai perkara baru yang baik, yang tiada tegahan. Dan kalau mengikut pentarifan Ibn Rajab Al-Hambali, beliau tidak menyatakan ini sebagai bid'ah hasanah.
bahkan menyebutkan sebagai sunnah hasanah. Kerana mengikut pentakrifan Ibn Rajab Al-Hambali, biarlah bid'ah itu hanya yang dalalah, yang sesat. Adapun perkara-perkara baik yang tidak dilakukan pada zaman Nabi, maka disebut sebagai sunnah hasanah, yakni sunnah yang baik. Kenapa umat Islam di Malaysia ini baca Yasin? Dan juga umumnya di Nusantara, sebenarnya bacaan Yasin ini ada banyak kelebihan dan banyak keajaiban. Kerana ada disebut dalam athar, kalau ada orang ingin hajat tertentu ataupun ingin apa yang dicita-citakan itu menjadi kenyataan, falyaqra surah Yasin, maka hendaklah ia membaca surah Yasin biniyati qada'i hadhihi al-hajah, dengan niat untuk menunaikan hajat. Jadi memang ada athar yang menyatakan Yasin itu merupakan satu surah yang ada padanya keajaiban dalam menunaikan hajat. Walaupun seluruh Al-Quran itu hakikatnya ada barakah, ada keberkatan, namun bacaan surah Yasin ini ada special. Disebut dalam athar boleh menunaikan hajat ataupun dengan barakah bacaan Yasin itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat. Tafrijul ham wal karb, disebut juga bila baca Yasin itu dengan niat untuk melepaskan apa yang menjadi keserabutan, rasa serabut dalam kepala. Baca surah Yasin, insya-Allah dapat dihilangkan. Wal karb, kita ditimpa dengan bala bencana seperti berlaku baru-baru ini COVID, ini bala wabak, maka sepatutnya setiap masjid bacalah Yasin, minta supaya Allah SWT angkat bala yang datang. Fasawfa yastajibu Allah, mudah-mudahan Allah SWT menerima apa yang dihajatkan oleh orang dengan bacaan Yasin. Ada, saya terbaca di dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan bahawa barang siapa yang ada hajat baca Yasin cepat, liqada'il hajah, untuk hajat itu ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin, wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atul Quran 10 marrat. Bagi setiap sesuatu itu ada jantung ataupun ada dia punya hati, dan hati Quran itu adalah Yasin. Jantung, kita kata jantung Al-Quran itu adalah Yasin. Barang siapa membaca Yasin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tulis baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Ini special di antara kelebihan baca Yasin. Jadi Yasin ini tidak terlalu panjang,
dan tidak terlalu pendek. Kalau panjang orang lagi, kalau pendek sangat orang lagi tak Ustaz. Dia permasalahan Ustaz Mahfuz macam ni. Okey. Kita tak mempertikaikan, yang mempertikaikan baca Yasin ni boleh bawa pada bid'ah yang sesat, ini syaitan aja. Sebab Yasin ni di antara 114 surah. Siapa yang mengatakan bahawa baca Yasin tu bid'ah dan membawa kesesatan, ni syaitan. Permasalahan sekarang masyarakat ni dipengaruhi, ditanamkan bahawa mengapa mesti malam Jumaat. Kita tak membicarakan soal Yasin lagi, tak masalah, sebab itu satu surah. Dan kalau mengatakan itu pun bid'ah, itu memang syaitan. Tapi persoalannya timbul pada masyarakat kita, mengapa perlu dibaca pada malam Jumaat? Apakah tidak sesuai pada malam-malam yang lain? Ya. Boleh saja dibaca Yasin itu pada bila-bila malam. Sihal. Boleh dibaca pada waktu subuh, boleh dibaca pada waktu maghrib, boleh dibaca pada hari Isnin, boleh dibaca hari Selasa, sihal. Antahur, kamu bebas untuk memilih. Tapi ulama meletakkan bacaan Yasin menjadi satu kebiasaan pada malam Jumaat. Malam Jumaat itu adalah malam yang sangat istimewa untuk liqada'il hajah. Banyak orang pada malam Jumaat melakukan apa-apa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumaat itu adalah sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumaat itu banyak kelebihannya, malam Jumaat itu banyak kelebihannya. Banyak para ulama menyatakan kalau ada hajat apa-apa, bangunlah pada malam Jumaat, doa, minta apa yang kita hajati. Bahkan ada juga disebutkan kalau dibacakan doa pada ketika di antara dua khutbah juga mustajab. Jadi hari Jumaat ini istimewa. Jadi orang Melayu ni ialah kita ni tidaklah terlalu kuat beribadah. Jadi kalau dibacakan Yasin itu pada hari dan malam yang sangat mempunyai kelebihan, alangkah baiknya. Kalau tidak disuruh baca setiap malam, mungkin boleh juga, tetapi ramai yang lari. Ataupun dibaca sekejap Selasa, sekejap si polah lagi hari Selasa, tukar pula hari Rabu. Ini juga menyulitkan orang. Jadi bukanlah kita menetapkan hari Jumaat itu satu benda yang menjadi kepastian sudah dapat dibaca pada waktu yang lain. Tapi itu hanyalah merupakan satu adat yang untuk menjadi kemudahan kepada orang awam. Seminggu sekali malam Jumaat baca Yasin. Bid'ah, bid'ah. Kerana perkara itu adalah perkara yang baik. Kalau dikatakan juga bid'ah, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Bahkan setengah ulama mengatakan sunnah hasanah. Bahkan mungkin kalau mengikut kaedah Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, bacaan Yasin pada malam Jumaat itu disebut sebagai bid'ah yang sunat, dan tidaklah dikatakan bid'ah yang wajib. Kerana ada setengah orang yang anti bacaan Yasin malam Jumaat mengatakan nanti kalau selalu dibaca malam Jumaat orang kata wajib malam Jumaat. Saya ada orang di Malaysia yang madah malam Jumaat wajib baca Yasin. Saya ada. Kalau dikatakan malam Jumaat wajib baca Yasin, malam macam malam Jumaat, macam hari Jumaat penuh orang, bisa ada. Menunjukkan masyarakat faham bacaan Yasin bukanlah satu kewajipan, bahkan satu perkara yang baik. Kalau mengikut kaedah Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, bid'ah yang sunat, bukan bid'ah yang wajib, dan bukan bid'ah yang haram, dan juga bid'ah yang makruh, dan juga bukan bid'ah yang harus, bid'ah yang sunat, yakni bid'ah yang baik. Jadi banyak dalil-dalil daripada hadis-hadis Nabi, di antaranya man dawama ala qiraati Yasin kulla lailatin thumma mata syahidan.
Barang siapa yang senantiasa membaca Yasin pada tiap-tiap malam dan kemudian dia mati, mata syahidan, mati dia dalam keadaan syahid. Jadi kita kalau suruh baca Yasin tiap-tiap malam mungkin tak mampu. Paling tidak seminggu sekali dibiasakan membaca Yasin pada malam Jumaat. Alangkah baiknya. Jadi pada hari ini bukan masalah mereka memusuhi bacaan Yasin. Asal perkara-perkara yang baik semua dimusuhi. Hatta pada kebelakang ini membaca doa pada ketika mau makan pun dipersoalkan. Allahumma barik lana. Oh, dia kata si sunnah. Bid'ah katanya. Hatta yang akhir-akhir ini lagi, bila selesai membaca Quran, dibaca sadaqallahul azim pun dipertikaikan. Jadi mereka ini adalah merupakan golongan yang tidak mahu beramal. Lebih suka seakan-akan orang tidak beramal. Itu lebih baik bagi mereka. Bila orang beramal, oh itu dimusuhi. Musuhilah perkara-perkara yang jelas haramnya. Perkara-perkara yang seumpama ini adalah merupakan perkara-perkara yang disepakati ramai kebaikannya. Para ulama daripada luar datang di Malaysia melihat orang baca Yasin malam Jumaat. Saya ada mereka mengatakan, oh ini sesat, saya dapat pula. Saya ada. Jadi amalan bacaan Yasin malam Jumaat sangatlah baik. Hendaklah diteruskan kerana malam Jumaat itu banyak barakahnya. Dan dibacakan Yasin bertambah-tambah lagi barakah pada malam Jumaat tersebut. Wallahu a'lam. Jadi sebagai kesimpulan bahawa kita ulama-ulama tidak pernah meletakkan bacaan Yasin malam Jumaat itu adalah kewajipan. Jadi kita meletakkan bahawa malam Jumaat itu kerana dibacakan Yasin, pertama disebabkan dia Sayyidul Ayyam, sebab menyambut penghulu bagi segala hari. Yang kedua kerana Yasin itu sendiri banyak kelebihan dan di antara dia merupakan hati Al-Quran. Jadi benda ini itu kesimpulan yang kita dapat pada malam ini, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.